Oke, akan mulai pembentaran. Oke, jadi yang pertama sekali, selamat pagi, salam sejahtera. Jadi kita akan mulai. Oke, sebenarnya ini adalah tajuk 5.3C. Oke, 5.3C memerihalkan gabungan transformasi. Oke, memerihalkan gabungan transformasi. Dan jadi kita menggunakan satu transformasi berdasarkan sifat yang terdapat pada image. Oke, so ini adalah salah satu daripada contoh yang ada di sini. Oke, objek. So, bila kita lihat objek, kita tengok nilai dia image dia kongruent ataupun tidak. Kongruent tu maksudnya nilainya sama, bentuknya, rupanya sama ke tidak. Oke, size-nya. Kemudian jika image kongruent, maka kita tengok orientasinya. Orientasi bentuk sama ke tidak. Lepas tu jarak antara setiap titik sama ke tidak. Okay, kalau berbeza, dia akan pergi kepada translasi. Kalau dia tidak sama, dia akan pergi kepada putaran. Okay, translasi dan putaran biasanya image-nya sama bentuk. Okay, image-nya sama. Kemudian, kalau dia mempunyai orientasi songsang, so dia akan jadi pantulan. Dan pembesaran paling mudah kita nilai bila dia size dia berbeza, dia akan mengalami pembesaran. Sama ada dia kecil ataupun besar. Kalau kecil atau besar sama juga nama dia masih dipanggil pembesaran. Okey. Kemudian semasa memerihalkan gabungan AB, jadi kita perlu lihat tertib. Okay, ni, ingat balik. Ini adalah ulang kaji ni. Okay, kelas gabungan transformasi AB. Di AB, kita kena mula dengan yang di belakang dahulu. Okay, kemudian yang kita buat yang kedua. Ini adalah kalau diberi objek, kita nak cari image. Okay, kalau perkara sebaliknya, diberi image, dia suruh kita cari objek. Okay, terbalik, maka kita akan AB ni, gabungan AB ni kita akan mula baca daripada A. Kemudian B. Okay. Contoh Narento ni nga Rigo. Narento ni nga Rigo. Suara aku nanti di apa? Tes. Terus ya? Clear. Kena suka kuat kok. Oke, siap. Halo. Ada? Ada Rigo. Boleh ya? Boleh. Clear. Boleh. Clear. Rigo. Lagi semua pagi itu susah main Joko. Kalau tak jelas dengar nanti beritahu ah. Nggak tahu lepas ke apa.
Oke, Rajah. Ini contoh 19. Oke, Rajah di bawah I. Oke, image bagi objek I di bawah gabungan transformasi ST. Oke, transformasi ST. So, perihalkan image transformasi ST. Oke, ini soalan biasa dalam SPM dia perihalkan, jadi awak kena tulis. Kena cari. Sebelum ni kita buat daripada perihal ni dia dah bagi, dia suruh kita lukis. Sekarang daripada beri gambar rajah, suruh kita cari. Oke, bagaimana cari? So, kita tengok. So, transformasi ST ini adalah objek, ini adalah image. Oke. Kemudian kita mesti cari T dahulu. Sebab T. So, kita mula daripada objek ke image. Oke. Oh, tengok bentuk dia. Okey, bentuk ini, tengok ni adalah songsang. Okey, dia terbalik. Tengok ini, tanda tu dia terbalik. Kemudian satu lagi bentuknya besar. Okay. Image besar daripada objek. Jadi, so kita sudah ada dua di sini, songsang dan besar. Okey, jadi bagaimana kita nak buat? Kita tengok, kita cuba dulu. Yang ni kita dalam tajuk ini, awak jangan risau, dia banyak jawapan. Okay, kalau jawapan awak tu, dia tak semestinya satu jawapan saja. Okay, tapi jawapan kena logik lah, jawapan yang tidak sebarang tulis. So, dia banyak jalan yang kita boleh untuk dapatkan jawapan dia. Okay, kita tengok yang ni. Saya akan cuba saya songsangkan dulu. Okay, kalau saya songsangkan ini, handphone habis. Okay. Kalau saya songsangkan, nah ini, okay, saya songsangkan dia ke sini. Okay, macam ni. Okay, itu satu songsang. Kemudian, baru saya boleh besarkan dia. Okay, saya besarkan. Sambung titik. Kemudian saya sambung dua titik ini. Nah, saya sambung. Kemudian saya dapat satu persilangan. So, di sini titik persilangan dia. Pembesaran. Okay. Ataupun kita boleh coba tengok macam mana. Kita boleh besarkan dulu. Okey, besarkan dulu. Kita tengok besarkan. Okey, kita ambil. Macam mana kita besarkan?
Oke, kalau besarkan kita tengok sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Jadi 6 bahagi 3, 2. So, kita ada faktor pembesaran dia. Faktor pembesaran 2. Okay. Faktor pembesaran dia ada 2. Jadi kalau 2 maksudnya kena darab 2. Kalau 3 dia jadi 6. Okay, contoh saya ambil titik ni. Ini kena cuba 3, 6. Ini 2 dia akan jadi 4. Macam ni. Okay. Tengok yang ni dia tak berapa ni. Sebab nanti kita terbalikkan dia tak cun. Okay. Yang ini tak boleh. Okay. Cuba kita tengok apa hasil jawapan yang di sini. Ya, ni. So di sini dia kata transformasi T ialah putaran 180 darjah pada pusat negatif 26. Putaran pada pusat negatif 26. Mana negatif 26 ni negatif 26. Okey. Putaran boleh juga. Okey, yang ni dia sebab dia dalam dalam ini saja. Okey, jadi ini boleh nampak skrin. Boleh, Igo. Kalau guna handphone tu bagi dia landscape screen awak tu. Kalau guna portrait dia kecil. Okay. So bila mengambil putaran 180 darjah, awak pusing dia. So dia macam ni. So ini adalah putaran 180 darjah. So pusing, ini adalah image yang pertama. Okay, ini adalah image yang pertama di bawah transformasi T. Kemudian transformasi S, pembesaran pada pusat 16. So dia ambil satu titik pada pusat 16. So dia besarkan. Faktor skalanya 2. Okay. So dia ada cara untuk menulis. Masa kita menulis ni kita tak boleh sebarang. Dia ada markah tu. Markah dia. Kalau tengok. Okey, markahnya akan berada di sini. Ni. Kemudian ini. Okay. So contoh putaran. So transformasi T ialah putaran 180 darjah pada pusat negatif 26. Jadi sini dapat satu markah, di sini dapat satu markah. Senang saja dapat tu. Okay, sini dapat satu markah, sini satu, ini satu. So 3. Okay, jadi jumlah markah di sini adalah 5. Ya, mudah saja dapat. Okay, contohlah misal kata awak ni dalam exam awak tak tahu. Tak tahu mana pusat dia, tak tahu, yang penting awak tahu cara menulis transformasi ialah ini hafal. Ya, jadi awak transformasi T ialah 0 pada pusat 0. Okay, contohlah awak tak tahu apa ni. Jadi awak tahu dia ada putaran. So putaran ni betul lah awak tak tahu ni putaran. Okay, putaran 180 darjah. Dan pusatnya, contoh awak pusat ni awak letak salah pusat awak. Pusat awak contoh 5, negatif 2, 5. Contoh pusat. Okay, yang ni bila pusat awak salah,
putaran betul, jadi awak masih dapat 1 markah di sini. Oke. Kemudian untuk pembesaran sama juga. Awak tahu size ini, tengok size dia. Size-nya berubah. Satu kecil kepada besar. Jadi awak tahu dia pembesaran. Jadi awak tulis juga lah nih pembesaran nih. Tak patut kita salah. Nih pembesaran kemudian faktor skala dia. Faktor skalanya 2. Bagilah nih image dengan objek. Bagi berapa. Kalau macam ni senang kita tengok panjang dia berapa. Okay. Bahagi. Lepas tu faktor skalanya 2. Yang ni awak kena hafal. Okay. Cara jadi. Okay, cara penulisan ni awak kena hafal. Yang ni kena hafal lah. So, ini kena hafal. Saya boleh tulis dengan betul. Okay. Seterusnya memeliharkan B, meliharkan satu transformasi tunggal yang setara dengan gabungan. Okey, kalau ada satu transformasi tunggal yang setara. Okay, apa kita boleh buat? Okay, transformasi tunggal ni maksudnya dia sekali saja kita buat. Contohnya di sini fungsi tunggal adalah gabungan ini pembesaran pada pusat negatif 36 dengan faktor skala 2. Okey, tengok ni pembesarannya ni pun dia boleh terbalik. Dia pembesaran dia terbalik. So yang ni pun dia buat macam ni. Dia ni. Sebab ni adalah 180 darjah. Okey. So sebenarnya yang ni pembesaran pada pusat dengan sudut putaran 180 darjah. Tapi sebab 180 darjah tu sama saja, jadi kita tak tulis. Okey. Terusnya dalam latihan. Okay, latihan kita 5.3C. Jadi nanti awak boleh buat salin balik ni dalam buku. Saya akan bagi slide ni nanti. Semua handphone boleh buka slide kan? PowerPoint. Boleh. Ya. Okay, saya akan bagi slide ni. Dalam rajah di bawah R2 R image R bagi objek R di bawah gabungan transformasi AB. Perihalkan A dan transformasi B. Perihalkan. So di sini diberi objek. So ini adalah objek. Kemudian diberi image. Okay. So putaran transformasi A ialah putaran 90 darjah lawan arah jam. Putaran 90 darjah lawan arah jam. Okay, sebabkan kita nak cari image. Okay, kita ada objek, kemudian kita cari image. Disebabkan kita cari image, jadi kita mula dengan B. So, kita mula dengan B. So, B tu apa dia?
Yang pertama B. So ini. Untuk buat ini awak kena berfikir secara kreatif. Okay. So kita tengok rupa bentuk. Kita cuba dulu. Cuba gabungkan. Kita ada 4 transformasi tu awak gabungkan yang pertama. Tengok yang mana paling sesuai. Okey, yang ni kita flipkan dia di sini. Pantulan. So pantulan dia jadi ini. So, dia jadi 140. Kemudian so ini adalah garisan Y sama dengan 4. Okay, tengok Y. Di sini adalah Y. So di garisan Y sama dengan 4. Dia tak ada persilangan pada paksi X. Okay, kemudian putaran 90 darjah lawan arah jam. Okay, 90 darjah lawan arah jam pada pusat 6. Okay. Lepas awak dapat image ini, yang pertama, awak kena tengok. Yang mana ni? Tengok rupa dia. Rupa bentuknya sama. Size-nya sama. Cuma dia punya orientasi tu berubah. Okay. Kalau translasi, dia masih lagi sama. Kalau di ke atas, masih lagi sama ke atas. Kalau ke bawah, masih ke bawah. Tapi ini, dia telah berputar orientasinya. So, itu adalah putaran. Jadi, putaran, kalau awak target dia putaran, senang saja. Awak cuba tengok sudut, kalau putaran, kita tengok sudut 90 darjah dulu, lepas tu awak cek 80 darjah, 180. Okay, biasa soalan dia akan minta 190 darjah. Tak ada soalan yang lebih-lebih lagi. Lepas peringkat awak, kini dalam 90 dan 180 saja. Jadi awak target, kalau putaran, awak target 190 darjah. Kita ambil satu titik yang sama di sini. Tengok ini titik yang sama. Kemudian ambil pembaris awak ataupun jangka sudut ke ala geometri awak yang ada segi tu. Awak tengok ini. Dia mesti 90 darjah. So ini menunjukkan dia 90 darjah. Okey. Boleh? Boleh, Mungkin? go. Boleh. 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 Mesti target. Kalau putaran, awak target 90 darjah. Cara dia ambil pembaris. Ujung pembaris awak letak tu. Ujung pembaris kan awak bersegi ujung pembaris awak tu. Nah, kalau tak ada benda lain lah. Paling mudah pembaris. Kalau tidak pun boleh guna kertas. Ujung kertas awak. Bucu kertas tu. Bucu dia tu letak dia 90. Tengok jarak tu. Jarak dia tengok. Kalau ni 3 kotak. So dia mesti ni sini 3 kotak. Jarak dia sama. Dan titik yang lain tu awak ikut saja. Rupa dia. Ya. Okey. Yang kedua. Ni kita masih memerihalkan. Okey. Di bawah di image A prime ialah image bawah A di bawah transformasi PQ. Perihalkan transformasi P dan Q. Okey, kita diberi objek dan ini image. So kita cari Q. Okey, Q dahulu kemudian baru kita cari P. Okey, tengok nota ni. Terima jawapan selain daripada jawapan di bawah. Pusat pembesaran bergantung kepada pergerakan translasi. So ini dalam exam. Dia akan terima mungkin kalau ada beberapa jawapan yang logik, dia terima. Okay, untuk latihan ni, awak kena salin ni semua. Tengok ni, ikut panduan dia. Okey? Tak perlu fikir jawapan lain. Okay, kita seragamkan. Okey, bagaimana nak cari yang pertama? Okey, bayangkan ini belum okay. Okey, transformasi Q. Cuba kita cari Q dulu. So, Q yang pertama, tengok. Image.
Oke, image objek ini dengan image yang pertama nih. Nah, ini image yang pertama. Tengok objek dengan image yang pertama. Adakah bentuk dia sama? Adakah bentuk sama? Ini juga. Ini. Yang saya warnakan nih. Sama juga. Ini dengan ini. Sama kan? Sama juga. Sama. Nah, dia punya bentuk sama, size-nya masih lagi sama. Di ini cuma dia punya tempat tu ada sengit sikit kan, dia tempat dia ada berubah sikit. Jadi kita boleh spot ini adalah satu translasi. Dia adalah translasi. So, kalau translasi, awak boleh cuba cari. Okey, cari dia punya translasi. Pergerakan dia, ambil satu titik. Kita ambil titik ini. Tengok pergerakan dia. Dia bergerak ke mana? Ke kiri kanan dulu. Translasi dia ada di kiri kanan. Ke ini, kiri dulu. 1, 2. So, 2. Kemudian 5, turun bawah 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ke bawah dia negatif 5. 5. Ke bawah. Tu translasi. Okey. Dah je jawapan. Senang. So ini dia awak akan dapat 1 markah di sini, 1 markah di sini. 2 markah. Okey. Kemudian P. Kita tengok gabungan P. Yang ni tadi Q. Okey, kita tengok P. Kita gunakan color pink lah. Okey, P. Ini antara ini dengan image yang kedua ni. Besar ni. So, size-nya sudah berbeza. Betul? Okey, size-nya berbeza. So, bila size-nya berbeza, so, kita sudah spot dia adalah pembesaran. Okey, tadi kalau pembesaran, awak mesti ada pembesaran. Lepas tu, pembesaran mesti ada faktor skala. Kemudian ada pusat. 3 perkara. So, faktor skalanya. So, kita sudah tahu spot ini pembesaran. Jadi, faktor skalanya berapa? Cuba awak kira. Asal di sini 1, 2, 3. 3 kotak. Betul? Kemudian image yang keduanya kita kira dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kotak. Ini 6 kotak. Okay? So 6. Jadi image-nya 6 kotak, objeknya 3 kotak. Jadi bahagi image bahagi objek. 6 bahagi 3 sama dengan 2. Jadi faktor skalanya 2. Okay? Dan pusat pembesaran. Pusat pembesaran kita tengok di mana dia mula tadi. Ini kan dia mula di sini. Biasanya kalau dia bercantum macam ni, paling mudah kita tengok tepi dia. Kita cek dulu tepi ni. So pusatnya berada di sini. Kalau dia bercantum. Kalau dia tak bercantum, kita sambung saja ni. Senang je tadi. Dia macam ni. Okay. Ini pusat. Kita ambil saja di sini garis. Kita sambung luruskan sampai sini. Tengok. Ambil garis ni, sambung. Okey, dia sama bersilang di sini, bertumpul di situ. Maksudnya ini 7. Paksi X-nya 7, paksi Y-nya 2. Jadi 7, 2. Okey, so pusat 7, 2. So awak ada 3 perkara ni. Pembesaran, faktor skala dengan pusat.
So, 1, 2, 1, 1. Jadi dapat 3 markah. Boleh ya? Jap cigo, no nyalin. Laki lagi nih boy nyalain, dengar dulu. Lagi kemerito. Jika tindu mata cigo. Hah? Jika tindu mata. Memang tidak ada. Nanti cigo, ku 3 tindu. Dengar dulu lagi. Nanti tengok nih, kalau nak catat sikit boleh lah. Nanti saya bagi slide nih, baru salin untuk kerja aja. Kita bagi dalam grup deh. Oke. Terusnya yang ketiga. Nah, ini sama nih, kita nak memerihalkan. Oke, di bawah transformasi E ialah pantulan pada garis X sama dengan 5. Q ialah image bagi P di bawah gabungan transformasi AB. Perihalkan transformasi B. Nah, ini dia perihalkan transformasi B. E adalah pantulan transformasi E. E adalah pantulan. So, kalau kita tengok E adalah pantulan pada garis X sama dengan 5. Mana garis X sama dengan 5? Okay, X sama dengan 5. Ini, tengok X sama dengan 5. Tengok. Nah, itu X sama dengan 5. Nampak warna kuning? Apa ego? Apa? X sama dengan 5. So, dia kata pantulan. Kalau pantulan, dia terpantul mana? Kalau kita lipat nih, so dia akan terpantul ke sebelah sini. So, pantulan dia, tengok saiz jarak nih, satu kotak. Kemudian, pantulan dia masih sama lagi. Saiznya masih sama, cuma dia punya tu songsang. Oke, hasilnya songsang. Kemudian, image. Oke, image Q, image bagi P di bawah gabungan Q. Kemudian kita tengok nih. Oke, secara logik kalau tengok nih Q, ini P. Kalau ini image Q yang pertama, kemudian ini image yang kedua. Oke. So, kalau kita lipat dari sini, so awak juga akan dapat pantulan pada paksi Y sama dengan Pak si Y dengan 3 ego. Y sama dengan 3 pantulan. So, Q ialah image bagi P. So, kita cari B. Maka B dia pun pantulan mana B. Q ialah image bagi Q ialah image. So, ini objek di image. Jadi, yang pertama maksudnya AB. Kita kena nyatakan B dulu. So, ini yang pertama B. Pantulan pada paksi Y sama dengan 3. Kemudian ini adalah E dia pantulan pada paksi X sama dengan 5. Okay. Kalau transformasi tunggal yang setara. Transformasi tunggal yang setara. Tengok ini transformasi tunggal yang setara. Kita tengok mudah saja. Kita tengok rupa dia. Kita boleh buat apa? Mana? Putaran. Kita boleh putarkan dia. Oke, tengok ni 1, 1.
Ini adalah sama. Kita putarkan dia macam ini. Pada pusat ini, pusat 5, 3. Putaran pada pusat 5, 3. Putaran 180 derajah pada pusat 5, 3. Nah, Nangga buat putaran saja. Okey. Nah, jawapan. Coba ni. Ini cadangan yang diberi. Okey, transformasi B ialah pantulan pada garis Y sama dengan 3. Okay. Kita dah dapat tadi pantulan. Kemudian A ialah putaran 150 darjah pada pusat 5, 3. Okay. Boleh faham? Okey, faham. Faham, cikgu. Okey. Terusnya. Sudah tengok TV kah? Udah cerita, cikgu tanya Seko. Okey, nombor 4. Last ah. Lepas ni cun sejam tebat. Okey, diberi bahawa transformasi M ialah putaran 90 darjah ikut arah jam ni. Ikut type. Ikut arah jam pada pusat 4, 4. Dan transformasi N ialah pantulan pada garis X sama dengan 4. Okey, lukiskan imej objek H di bawah gabungan transformasi MN. Okey, dia suruh cari imej. Maksudnya objek cari imej. Jadi objeknya adalah H. So, transformasi MN. Jadi, kalau objek ke imej, kita cari yang mana dulu? Kita cari yang di belakang dulu. N dulu, lepas tu kita cari M. Okey, untuk memerihalkan. Okey. So, objek H. Kita buat N dulu. N dia adalah pantulan pada garis X sama dengan 4. Jadi, mana garis X sama dengan 4? So, ini adalah garis X sama dengan 4. Okey. Kemudian pantulannya, kita ambil ini, kita ambil sini. Ini S1. Okey. Kemudian N, M. M ialah putaran 90 darjah ikut arah jam. So, ikut arah jam dia ke sebelah sini kan. Okey, pada pusat 4, 4. Jadi, kita cari pusatnya 4, 4. Kemudian putaran 90 darjah. So, awak ambil titik ini. So, awak ambil garis ini. Okey, satu titik. Dan titik ini. Dan letakkan pembaris awak di sini. Kalau saya dah tapak agak dah sini. Kalau tak tengok ni jarak dia. Ini 90 darjah. Okay, kalau tak pasti boleh letak bucu yang bersegi tu letak sini, akan dapat jarak dia. Kemudian ini satu. Kemudian yang ni 3, 2. Okey, cuba 3, 2. 3, 2. Sini. Kemudian
Ini lebih kurang. So, nanti awak kena tengok buat baris. So, ini adalah image H yang kedua. Ini jawapan akhir. So, ini adalah jawapan sementara. Ini jawapan akhir awak. Okay, dalam exam kalau dia minta lukis ni, awak kena lukis semua ni. H image yang pertama, image yang kedua ni yang kena lukis. Dia ini X sama dengan 4. So, ini putaran 90 darjah. Okay. Seterusnya perihalkan. Perihalkan transformasi tunggal. Okay, kalau perihalkan transformasi tunggal senang saja. Ini adalah tengok ini dengan ini. Bandingkan. Tengok. So, ini putaran 180 darjah. So, kalau transformasi tunggal dia, kita boleh gabungkan dua ni jadi putaran 180 darjah. Pada pusat 44. Okay. Pada pusat 44. Jadi yang ni tak perlu ikut arah jam lawan jam sebab dia sama. Ya. Ya. Ya, Cigo. Okay. Betul juga. Kita tengok. Saya dulu. Mana dia pergi hilang. Oh, ini jawapan dia. Tengok jawapan di sini. Kalau jawapan ni, orang perhatikan dia kata ni adalah pantulan pada garis Y sama dengan X. Okay, pantulan pada garis Y sama dengan X. Okay, itulah ni. Okay, yang saya kata tadi salah lah sebab saya kata tadi 180 darjah kan putaran dia. Kalau tengok bentuk dia ni, dia bukan putaran. Kalau putaran dia masih lagi bentuk dia ni. Kalau kita lukis betul-betul tak sama. Jadi betul jawapan ni gabungan dia adalah pantulan. Okay, so, pantulan. Okay. Itu yang kita buat untuk 5.3C. Okay, dan minggu depan kita akan masuk pada 5.4. Okay. So, jadi ada apa-apa soalan sebelum kita tamatkan? Cigo, nadai. Ya. Okay, jadi sebelum kita keluar, saya nak awak saya off present dulu. Okay, buka buka kamera.
Kita Kalau main itu Cigo. Kayak Cigo. Nah, Kampung to Cigo, Kampung. nama kakak kampung. Dito Cigo nasura keluar. Tiku babandar lagi menjegau Cigo. Oke, yang lain? Udah. Oke, 1, 2. Oke, go. Nah, ini bukti kita buat kelas. Oke. Sian lagi grup Cigo, miklem bagah itu kude. Dan ya. Belajar memain. Oke. Oh, Cigo. Oke, nanti saya akan send nih dalam grup, awak salin latihan dia. Baik, go. Oke, selesai. Boleh live sekarang.